الأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita ada bila maghrib lepas ni. Kita bersama-sama membaca ulumul kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Fadil Ustaz Habibur Rahman, Pengurus Surau Rawdatul Jannah Ustaz Zaki, yang berusaha Tuan Padi daerah Pekan, naib kadi ke penolong penata kadi ke? Ini ada yang Badan Pusat ni. Naib kadi. Naib itu naib. Naib kadi Badan Pusat. Sebagai satu provokasi kepada Tuan Kadi supaya menjadikan naib kadi ya. Kalau dah cakap dia tahu. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadir yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang diwar-warkan dalam WhatsApp kita siang tadi, bahawa malam ini kita bersama lagi dengan Ustaz Mujibur Rahman dengan tajuk peristiwa akhir zaman. Jadi tanda-tanda akhir zaman tu dah banyak sangat dah. Saya 2 hari saya tak ada, baru ni saya sempat pergi khusus. Rupanya bukan setakat akhir zaman je ada tanda. Bulan puasa pun ada tanda-tanda kecil bulan Ramadan. Saya pun baru pertama dengar tanda-tanda kecil bulan Ramadan. Apa tak? Bila ada iklan di TV, tu artinya nak puasa dah tu. Itu tanda-tanda kecil bulan puasa. Bila ada iklan, esok tayung. Jadi untuk tidak membuang masa, kita persilakan pada Ustaz untuk bersama-sama kita. Kamera dah siap? Okey. Silakan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu iza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qaidana wa qudwatuna wa ustazana wa muallimana wa murabbiyana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertamanya marilah
kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini kita berada dalam bulan Syaban setelah daripada bulan Rejab, di mana bulan Syaban ini diambil dari perkataan kata sya'aba, yakni tafarraqa, berpecah ataupun membawa haluan masing-masing. Setelah orang Arab mereka berada dalam bulan haram, mereka tidak berperang. Habis saja bulan Rejab, mana yang nak perang, mereka akan perang semua. Mana yang nak berkelahi, bergaduh dan seumpamanya, mereka bergaduh dalam bulan Syaban. Maka dinamakan dengan Syaban, yakni mengambil jalan masing-masing, berpecah dengan arah masing-masing. Kemudian Syaban juga dengan makna cabang. Di antara Rejab dan juga Ramadan, maka Syaban di tengah-tengah. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa bulan Rejab bulan untuk manusia menanam, Syaban untuk menyiram, dan Ramadan untuk manusia membuat hasilnya. Maka oleh kerana itulah para ulama menjadikan bulan-bulan ini di antara persiapan, persediaan untuk bertemu dengan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan yang penuh dengan kemaghfiratan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus untuk mencari pahala bekalan. Kerana perjalanan yang jauh berhajatkan kepada bekalan yang banyak, maka perjalanan manusia nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan, berhajatkan kepada bekalan yang banyak. Dan kita baru ni menyambut dalam bulan Rejab peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat ajaib dan pelik, sehingga kan Nabi SAW sendiri dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang begitu jauh, tetapi dibawa dalam masa yang begitu singkat. Dan singkat itu sebagai ulama juga ada menyatakan 1/3 malam. Malam dibagi 3/1, maknanya tidak berapa lama, walaupun perjalanan asalnya adalah perjalanan yang begitu jauh. Dan Isra dan juga Mi'raj ini juga Allah Subhanahu wa taala pilih hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang Allah Subhanahu wa taala bawa. Adapun para anbiya alaihi wassalam tidak dapat untuk merasai apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ini. Jadi dengan sebab itulah Nabi, Allah Subhanahu wa taala memulakan dalam surah Al-Isra dengan ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut pertama sekali masalah tasbih, juga mengajar manusia supaya banyak bertasbih, menyebut subhanallah yang pahalanya sangat besar, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah kama lahu mizan. Pahala menyebut subhanallah adalah memenuhi timbangan yang sangat besar, yang seandainya ditimbang langit dengan bumi, bumi ini, maka banyak lagi kawasannya, luas lagi, maknanya besarnya timbangan ini. Tapi apabila diletak pahala subhanallah, maka memenuhi timbangan ini. Kemudian juga hadis Bukhari yang terakhir. Orang yang belajar kitab Bukhari, hadis pertama innamal a'malu binniyat, dan hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari, yakni hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kalimatani hafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, dan sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi tasbih ini adalah bacaan malaikat, dan dianjurkan juga orang-orang yang beriman, para anbiya alaihi wassalatu wassalam,
mengucap tasbih. Nabi Yunus alaihissalam dalam Iqra sekalipun, la ilaha illa anta subhanaka Allah tasbih subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang merupakan sebahagian daripada jenis-jenis bahagian-bahagian untuk manusia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama kata pahala tasbih ni besar. Pahalanya besar sangat. Sebab itu tidak dapat dilihat. Pahala ni kalau dapat dilihat, tiap-tiap orang tengok dapat pahala dia, nak letak mana agak pahala. Nak letak di mana pahala yang banyak? Nak letak dalam tabung haji? Tak tahu lah. Nak letak mana? Awak ataupun pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Sebab itu Allah Taala nak tunjuk di akhirat. Maka oleh yang demikian, bila dalam bulan Rejab kita menyambut Isra' Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi dalam bulan Sya'ban ini kita ada satu peristiwa minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram, ada terbalik, yakni peristiwa perubahan kiblat yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Satu peristiwa yang besar. Walaupun kita sembahyang menghadap kiblat, tapi zaman awal perubahan kiblat dia menjadi isu yang sangat besar. Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkatalah as-sufaha. Sufaha ni apa dia? Safih, manusia yang pemikirannya kacau. Pemikirannya kacau. Dan diterjemahkan dalam bahasa tafsirnya, yakni safih ni bodoh. Sayaqulu sufaha'u minan nas, berkatalah orang-orang yang bodoh di kalangan manusia. Mengapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan bodoh ini? Kerana mempertikaikan perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sikap manusia yang bodoh. Kerana yang memerintahkan supaya kiblat ini beralih daripada menghadap ke arah Masjid Aqsa kepada Masjidil Haram adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pasal apa manusia sanggup mempertikaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan perintah menghadap kiblat ini ada datangnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah mana-mana manusia mempertikaikan hukum Allah, mempertikaikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka termasuk dalam makna sufaha. Sayaqulu sufaha'u minan nas, berkatalah orang-orang bodoh di kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Mengapakah mereka ini mengalihkan kiblat? Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut sayaqul. Sayaqul makna akan berkata, menunjukkan siapa yang berkata ma wallahum. Apa sebabnya Muhammad, sahabat-sahabatnya mengalihkan kiblat daripada molek-molek menghadap ke arah Masjid Aqsa, tiba-tiba aja orang menghadap ke arah Masjid Haram. Mengapa pelik sangat Nabi? Ulama tafsir menyatakan ada 3 kelompok yang mempertikaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendatangkan tashkik, yakni untuk mendatangkan keraguan kepada para sahabat. Yang pertama orang Yahudi. Yahudi kata Muhammad ni ngaku Nabi, sedangkan semua Nabi menghadap ke arah Masjid Aqsa. Tiba-tiba dia menghadap ke arah Masjid Haram. Jadi Muhammad dah lari daripada kiblat al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Muhammad ni kalau dia ngaku dia mendakwa dirinya Nabi, iya ke? Kena ada penilaian semula, kerana Nabi semua ada sini, tiba-tiba dia ada sini. Maka mereka mendatangkan keraguan. Kalau orang yang lemah iman, maka selesai, hanyutlah. Tak percaya dah ke Nabi. Orang munafik di Madinah juga mengambil kesempatan. Dia kata Muhammad ni pandai-pandai bawa, menghadap ke arah sini pula. Jadi sebelum ni yang meninggal sebelum ni menghadap ke arah ni, bagaimana amalan mereka? Diterima ke atau tidak? Kerana Muhammad dah menghadap ke arah sini. Kemudian orang-orang Mekah, musyrikin Mekah juga memainkan peranan mereka menenangkan keadaan orang Mekah. Tengok Muhammad dulu dia lari, dia tinggalkan kita menghadap ke arah sana. Sekarang ini dia dah mula menghadap ke arah kita. Sedangkan pada waktu itu berhala masih banyak lagi berada di dalam Kaabah dan juga persekitarannya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami selalu melihat kamu wahai Muhammad mendongakkan langit, mendongakkan muka kamu ke arah langit kerana nak menerima, minta supaya Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar umat Islam ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka Allah Taala kata fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami suruh Muhammad menghadap ke arah kiblat yang dia suka. Ketika Nabi berada di Mekah, Nabi boleh menghadap ke arah Masjidil Haram dan juga menghadap ke arah Kaabah, dan dalam masa yang sama menghadap ke arah Masjid Aqsa. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi terpaksa membelakangkan Masjidil Haram, menghadap ke arah Masjid Aqsa, lebih kurang 16 ke 17 bulan. Maka sembahyang yang pertama sekali menghadap ke arah Masjidil Haram adalah sembahyang asar. Sembahyang asar. Dan ada juga riwayat kata sembahyang zuhur. Tapi yang sahihnya di segi kalau Isra' dan juga Mi'raj, sembahyang yang pertama sekali difardukan ataupun diajar yang disembahyang oleh Nabi SAW bersama dengan Jibril adalah sembahyang zuhur. Ada pun sembahyang yang menghadap ke arah kiblat setelah kiblat pertama sekali diarahkan ke arah Masjidil Haram adalah sembahyang zuhur asar. Sembahyang asar. Kemudian ada di kalangan sahabat yang duduk jauh sedikit daripada Madinah yang tidak dapat ataupun tidak mengetahui sembahyang ini, telah pun beralih kiblatnya sehinggalah mereka sembahyang Isyak, sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak, bahkan sembahyang subuh mereka menghadap ke arah Masjid Aqsa. Sehinggalah ada sahabat yang daripada Madinah dilalu dan beritahu bahawa orang Madinah telah pun menghadap ke arah Masjid Haram. Maka sembahyang subuh rakaat yang pertama tu hadap ke Masjid Aqsa. Maka bila dapat tahu dia pusing terus imam pusing, dan makmum ikut pusing, maka dinamakan masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Maksudnya satu rakaat menghadap ke Masjid Aqsa dan satu lagi rakaat menghadap ke arah Masjidil Haram. Ini di antara nama masjid Qiblatain. Dan besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kiblat ini, ulama fiqh menyatakan kalaulah manusia itu tahu arah kiblat lalu dia sembahyang tak nak menghadap ke arah kiblat, maka sembahyangnya batal. Dan siapa yang berkata bahawa aku tak akan sembahyang menghadap ke arah kiblat ini, maka boleh batal iman. Boleh batal iman. Dan dalil ini juga perbuatan Nabi SAW ini juga menjadi dalil bahawa hadis Nabi SAW menjadi hujah. Hadis Nabi SAW menjadi hujah. Kerana ada manusia yang ingkar kepada hadis. Dia kata hadis ini zaman Nabi je, zaman kita ni pakai Quran lah, hadis Nabi tak suai zaman ini, dia untuk sahabat saja. Maka tak betul. Sehingga dan tengok perintah menghadap kiblat ini datangnya dari Nabi SAW. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran apa yang Nabi bawa ambil, apa yang Nabi suruh tinggalkan, menunjukkan bahawa Al-Quran dan juga sunnah ini merupakan dua perkara yang sangat berkait rapat di antara satu sama lain. Itu di antara beberapa peristiwa dalam bulan Syaban ini. Ada lagi peristiwa perkahwinan Nabi SAW dengan Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar. Nabi berkahwin dengan anak Abu Bakar Aisyah. Nabi berkahwin dengan anak Umar Hafsah, dan Nabi mengahwinkan anaknya dengan kepada Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali. Jadi Khulafa Ar-Rasyidin ini 4. 2 pak mentua Nabi dan 2 menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan lututnya terangkat dan kainnya jatuh. Jadi terdedak sedikit perut. Abu Bakar masuk, itulah keadaan. Kemudian Sayyidina Umar masuk, itulah keadaan Nabi. Tiba-tiba Sayyidina Osman masuk, maka Sayyidina Osman masuk, maka Nabi lihat Sayyidina Osman, Nabi terus membetulkan kainnya, duduk pada Aisyah memperhatikan keadaan Nabi SAW. Kemudian dia tanya setelah daripada itu, ya Rasulullah, ayahku masuk, macam itulah keadaan kamu. Umar masuk, begitulah keadaan kamu. Tiba-tiba Sayyidina Osman masuk, maka kamu cepat-cepat itu. Maka kata Nabi, wahai Aisyah, bagaimana aku tidak malu kepada Sayyidina Osman
sesungguhnya malaikat pemalu kepada Sayyidina Osman. Jadi di sini ulama fiqh kupas sedikit berkenaan dengan aurat. Aurat seorang Nabi dengan Abu Bakar dan juga Umar ni pak tua. Jadi bila pak tua gangan sikitlah. Maknanya peha nampak Nabi SAW biar. Tapi Sayyidina Osman ni menantu. Bila menantu, maka Nabi SAW tutup. Tutupkan. Maknanya ada aurat dengan pak tua dan juga dengan menantu dia beza. Maknanya Nabi tutup. Apa dia tak tunjuk kepada Sayyidina Osman menantu dia. Tapi malahnya pak tua dengan menantu sama-sama ada aurat ni salah pakai selopen ni. Jadi dengan sebab itu ada hukum akam berkenaan dengan dia. Baik, jadi pada malam ini kita masuk hadis ayat ketiga. Seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Bacalah. Di mana hadis yang diriwayatkan an Thauban radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aqlatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma iz qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa ka ghusa'is sayl wa yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al mahabata minkum wa la yaqzifanna Allah fi qulubikum al-wahna faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut rawahu Abu Dawud. Daripada Thauban bin Bujud. Thauban ini bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang kalau tak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya akan menjadi hampir-hampir macam pucat. Pernah didapati dia berada dalam masjid Nabi SAW. Lalu orang bertanya, sahabat, mengapa kamu sakit? Jawapannya, tidak. Cuma aku ni tidak dapat melihat Nabi SAW. Tak dapat melihat Nabi sehari dua, maka jatuh sakit. Pucat. Berbeza hari ni. Hari ni kalau tak ada, tak tengok basah sehari rasa pucat. Jadi oleh kerana itu, zaman ini Thauban tidak dapat melihat Nabi SAW, maka dia akan jatuh sakit. Ini di antara bekas hamba Nabi SAW, namanya Thauban bin Bujud. Namanya Thauban bin Bujud, bekas hamba Nabi ini dipanggil Maula. Katanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa daripada seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni dalam hidangan mereka. Nabi SAW buat perumpamaan bahawa akhir zaman umat Islam ini akan didatangi oleh bagai-bagai jenis manusia kerumun seolah-olah dia adalah santapan. Maknanya akhir zaman kita lihat hari ini musuh-musuh Islam, mereka sudah tidak takut kepada Islam ini. Mereka boleh buat apa sahaja. Sehingga kan kata Nabi SAW berkenaan dengan seolah-olah mereka seolah-olah makanan yang dihidangkan kemudian dikelilingi oleh manusia yang ramai. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah hal ini kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan kamu pada hari itu adalah banyak ramainya manusia. Tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Banjir ini dia menghasilkan buih yang banyak di sungai-sungai. Kalau di Teluk kita tengok buih yang banyak keluar daripada Sungai Semantan, keluar yang datang daripada hulu keluar, putih nampak. Tapi bila sampai bawah jambatan Teluk, sikit pun tak bergoyang jambatan Teluk, walaupun buih terlalu banyak. Tak ada. Sampai pula ke Chenor, tak bergoyang jambatan Chenor. Sampai pula ke Pekan, tak bergoyang. Mengapa? Buih. Jadi maknanya umat Islam ramai. 1 tahun menunaikan haji ada masa 1 juta, 2 juta. Tapi masalah Palestin tak selesai. Masalah Myanmar tak selesai, walaupun umat Islam ramai.
Israel ramai mana sangat. Maknanya kalaulah jemaah haji itu lepas selesai saja pilih mana hak tegak-tegak je pergi berapa sana. Habis Israel. Tapi tak. Yang ni yang Nabi SAW menyatakan bahawa ramainya umat Islam, tetapi semuanya kebanyakannya ramai yang tidak berkualiti. Maka Nabi SAW menceritakan di antara sebabnya Allah Ta'ala mencabut rasa gentar terhadap kamu. Musuh tidak ada rasa gentar dan takut bila melihat kepada Islam. Dan juga Allah Ta'ala melemparkan ke dalam hati kamu satu penyakit namanya wahn. Al-wahnu. Wahnu ni asal maknanya lemah. Penyakit wahnu. Seorang sahabat bertanya, apakah penyakit wahnu itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, cinta dunia. Hubbud dunia, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati, inilah yang menjadikan penyebab manusia tidak lagi pegang kepada ajaran Islam, menjadikan manusia hati mereka tidak lagi memikirkan masalah agama, masalah nak menegakkan syiar Islam, masalah menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua takut mati. Para ulama hadis mensyarahkan mana hubbud dunia ni, cinta dunia ini, sehingga kan mereka lupa akhirat. Mereka berniaga sembahyang dah, tak ingat dah kewajipan yang lain, dan nak menuntut ilmu pun tidak, hanya semata-mata dunia. Sedangkan Sayyidina Osman pun nak menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala berikan kepada kamu dunia supaya kamu menuntut akhirat. Allah Ta'ala beri dunia supaya kamu cari akhirat. Dan yang dunia ini akan fana, dan akhirat itu akan kekal. Wa karahiyatul maut ini maksudnya takut berjuang, takut berperang, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah hadis Nabi SAW sebegini merupakan satu gambaran yang tepat hari ini. Umat Islam ramai, umat Islam ramai, tetapi umat Islam tidak digeruni oleh musuh-musuh Islam. Dan musuh-musuh Islam menggunakan pelbagai bentuk cara untuk melemahkan umat Islam. Yang paling awal sekali adalah membuat iman daripada dada umat Islam, membuat Islam daripada tingkah laku mereka, walaupun nama Islam. Ada kita akan jumpa pula hadis yang Nabi SAW sebut, yushiku ala nas zamanun la yubqa minal Islam illa ismu. Kamu akan jumpa, tidak jauh daripada kamu, yushik, kamu akan jumpa satu zaman di mana manusia yang mana namanya hanyalah Islam. Islam duduk pada nama saja. Amalan tidak Islam. Dan Quran, la wala yubqa minal Quran illa rasmuh. Dan juga Al-Quran hanyalah tinggal resap tulisan saja. Masajidhum amirah, masjid mereka besar, wa hiya kharab min al-huda, tetapi tidak membimbing manusia ke arah hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama mereka pada waktu itu merupakan syarrun, sangat jahat, tahta alimis sama, di bawah tempurung langit ini akan muncul ulama-ulama yang jahat. Daripada mereka lah keluarnya fitnah, dan kepada mereka lah fitnah itu akan kembali. Nak ceritakan berkenaan dengan dunia yang akhir zaman ini, tempat sembahyang yang besar, tetapi orang yang sembahyang, masjid kadangnya hari ini masjid 10 juta. Kalau dulu biasa masjid 7 juta, 8 juta, tiangnya semeluk. Sembahyang subuh ada 7 orang, seorang sejuta. Masjid 7 juta, masjid 7 juta, sembahyang subuh 7 orang. Mana kalau bagi harga masjid tu seorang sejuta lah dapat. Nak ceritakan bahawa itu masjid. Jadi dengan sebab itulah Al-Quran tak cerita berkenaan dengan bina masjid. Al-Quran cerita aqimus salat, dirikan. Bila manusia dah rajin semangat nak mendirikan sembahyang, maka dengan sendiri masjid akan tertebak. Jadi bila manusia dia buat masjid dulu, kemudian nak ajak orang sembahyang. Itulah kena ajak sembahyang dulu. Bila manusia dah minat sembahyang, maka
dibina tempat sembahyang makin besar. Macam surah ni lah, nampak tambah lagi. Sebab ramai anak sembahyang. Ada tak buat mereka. Ini di antara asas. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW dalam hadis ini nak menyatakan bahawa ramainya umat Islam tetapi akhirnya kualitinya tak ada, imannya tiada, hanya tinggal nama sahaja. Keterangan dia kata memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Keadaan umat Islam pada hari ini benar-benar menggambarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi, di mana mereka mempunyai jumlah penganut yang banyak, iaitu lebih daripada 100 juta, 1000 juta, lebih daripada 1000 juta umat Islam. Maknanya lebih kurang 1/5 penduduk dunia ini adalah umat Islam. Tetapi umat Islam dalam masa yang sama dibunuh. Dulu di Kashmir, di India, kemudian di Afghanistan, kemudian di merata dunia hari ini di Myanmar pula, di Burma. Dalam keadaan umat Islam yang ramai, tak boleh buat apa, hanya boleh berdoa saja dan melihat saja. Itu namanya OIC. Maknanya tengok sajalah. Ini yang menjadi masalah kepada umat Islam yang ada pada hari ini. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW menyatakan, tetapi mereka sering menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak-injak, mereka dibantai, mereka dibunuh dengan cara yang sangat hina. Bangsa-bangsa daripada seluruh dunia walaupun berbeza agama, namun mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan Islam yang disebut al-kufru millatun wahidah. Orang kafir ni walaupun dia banyak bagai-bagai jenis pandangan agama dan seumpamanya, tapi Nabi SAW sifatkan sebagai millatun wahidah, ialah satu agama saja. Mereka boleh bersatu untuk menentang Islam. Maka dengan sebab itulah, lihat di zaman Nabi SAW, Nabi menggerakkan dakwah Nabi. Asas pertama sekali, Nabi tanamkan akidah. Di Mekah, Nabi duduk 13 tahun menjadi Nabi. Dalam era nubuah, 13 tahun Nabi SAW menjadi Nabi, 13 tahun. Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang ada kaitan dengan masalah akhirat, kaitan dengan masalah akidah, kepercayaan, adanya syurga neraka, adanya pembalasan, adanya hari kebangkitan, semuanya diceritakan. Ini mengikut pada ulama bahawa seorang Islam dalam masa yang sama asasnya mesti kembali kepada akidah. Akidah perlu ditekankan. Ini tarbiyah yang Al-Quran bawa untuk memberikan manusia nampak gambaran berkenaan dengan akhirat itu sendiri. Kalau tidak, manusia tak fikir begitu. Dia nampak super, tidak ada apa saja. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW menekankan masalah akhirat. Dan Nabi dalam apa saja masalah, dia akan kaitkan dengan akhirat. Sebab itulah bila akhirat ini, dia akan kaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 orang sahabat Nabi berbalah masalah tanah. Masalah tanah ni balah. Ingat, masalah tanah ini bukan zaman ini, zaman Nabi balah dah. Sebab itu hari ini boleh putus adik-beradik ke tanah. Masalah pembahagian tanah dan sebagainya. Di Sarawak ada cerita, bagi-bagi tanah oleh kerana adik kecil. Maka adik kecil ketak dalam hutan, ambil tanah dalam hutan, adik anak kecil. Yang kecil sekali, anak kecil ni, adik kecil ni letak ambil tanah dalam hutan. Besar-besar tu pergi bandar. Tiba-tiba 20 tahun, tak dalam hutan tu kena highway, dapat 2 juta. Nuntut juga abang-abang ni. Jangan main. Kita ingat ambil dah maknanya, tapi bila dapat duit datang, minta. Jadi nak ceritakan bahawa manusia itu sifat dia. Maka Nabi SAW, bila ada sahabat datang kepada Nabi SAW, cerita bab tanah. Ini tanah saya, ini tanah saya. Mereka bertengkar kepada Nabi SAW, berhujah kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, ana bashar, aku ni manusia. Jadi boleh jadi di kalangan kamu ni pandai berhujah. Boleh jadi salah seorang di antara kamu ni pandai berhujah, dan aku mendengar hujah dia.
Kerana manusia ni dia ada yang pandai berhujah. Kadang orang bandar dengan kampung, orang bandar kerti sikit berhujah. Jadi Nabi kata, mungkin di kalangan kamu ini ada yang pandai hujah, berhujah. Maka aku pun dengar dan aku rasa hujah ni betul, maka aku berikan kepadanya tanah tersebut. Tapi ingat, kalaulah ianya tidak ataupun bukan hak miliknya, maka dia hakikatnya telah mengambil bara api neraka. Terpulanglah kepadanya, dia nak ambil banyak ke ataupun sikit api neraka. Jadi bila dengar api neraka, bara api neraka ni, maka sahabat kata, ya sahabat beri ke dia lah. Ya sahabat beri ke dia lah. Tak nak belaka nak dengar neraka. Itu zaman tu kan. Kenapa? Kerana akidah. Kerana akidah. Hari ni cakap api neraka di mulut, tak ada benda. Tak rasa panas. Zaman dahulunya, itu orang zaman dulu, kalaulah mandi sungai, dia kata jangan cerita buat buaya kalau mandi sungai. Sebab apa? Berasa takut. Berasa takut. Kalau masuk dalam hutan, jangan cerita bak rimau ni. Dia kata tukar nama. Dia kata bak hari. Boleh. Jangan sebab harimau, bahaya. Takut, dia berasa takut. Jadi Nabi SAW jelaskan masalah ini. Kerana setiap apa yang berlaku di dunia ini, dia akan dihisap balik, dihitung. Ada mahkamah Allah SWT. Dia bukan habis sini je. Bahkan manusia akan diadili di hadapan Allah SWT. Seperti kes bunuh diri. Ramai berasa bahawa orang yang tak ada akidah, dia berasa kalau bunuh diri selesai masalah. Tapi tidak, dah di Nabi SAW, Nabi sebut siapa yang membunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan tangan, dengan pisau di tangannya, maka di negeri akhirat dengan pisau telah dia akan cocok balik. Selama mana dia berada di padang mahsyar, dan juga dalam neraka. Dan siapa yang terjun daripada tempat tinggi bunuh diri, maka di negeri akhirat pun akan naik tempat tinggi jatuh. Begitulah berpuluh-puluh ribu tahun dia akan buat apa yang dia buat. Maknanya tidak selesai masalah dengan membunuh diri. Sebab itulah Islam menceritakan keadilan Allah Subhanahu. Sehingga Nabi SAW menyatakan seekor kambing yang berlaga mematahkan tanduk kawannya, lawannya. Maka negeri akhirat nanti akan dipasangkan tanduk tersebut, dia akan patahkan pula tanduk kambing yang matahkan. Apabila dah patah selesai dah, ada qisas patah dan mematah ini, maka Allah Ta'ala akan jadikan mereka di tanah. Habislah maknanya. Tidak masuk syurga dah, tidak. Kerana manusia yang ditaklifkan manusia. Ada pembinatang ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan keadilannya. Maka dengan sebab itulah dibuat dibuat balik. Maknanya peristiwa ini diulang kembali dan Allah Ta'ala berlaku adil. Jadi maknanya kalaulah binatang kambing ini pun Allah Ta'ala hidupkan, bagaimana orang pukul kita, orang terajang kita, maka esok kita akan terajang balik. Jadi ini antara keadilan Allah. Sebab itulah tidak pelik apabila para anbiya alaihissalatu wassalam dalam berdakwah, mereka dibuat berbagai cara ke atas mereka. Mereka bersabar, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW nak menggambarkan bahawa umat Islam akan ada. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi berkata bahawa Islam ini akan tersebar di mana di pelosok, di mana diterima cahaya-cahaya matahari, maka di situlah Islam akan muncul. Hari ini Islam seluruh dunia. Semua dunia kenal Islam, cuma musuh-musuh Islam melihat. Kalau mereka nak lawan Islam, mungkin mereka terpaksa berhadapan banyak benda. Akhirnya cara yang terbaru adalah mereka wujudkan Islam yang sesat, Islam yang tidak betul, Islam yang lari daripada manhaj yang sebenar. Maka kita lihat ada sembahyang tak ada rukuk, ada sembahyang tak ada rukuk, sujud sembahyang. Ada sembahyang begini, ada sembahyang begini. Ada perempuan jadi imam, kemudian boleh selang-seli laki perempuan jadi makmum. Islam juga nampak sembahyang juga, tapi hakikatnya Islam mana yang dibawa?
Maka dengan sebab itulah akhir zaman cabarannya cukup hebat, berhajat kepada ilmu yang banyak supaya manusia tidak sesat dalam berhadapan dengan suasana Islam yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam. Hari ini bagai-bagai. Ada sembahyang yang diajar dengan niat saja. Dia kata sembahyang ni niat saja. Tak perlu sembahyang ada rokok, ada sujud, tak payah. Dia kata itu semua nipu Allah Ta'ala. Boleh pula kata nipu Allah Ta'ala. Macam mana tipu Allah Ta'ala? Dia kata bila niat tu usalli fardan isya. Usalli itu maknanya sedang sembahyang. Orang yang belajar bahasa Arab, dia ada fi'il madhi, dia ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi, sallaitu, aku telah sembahyang. Fi'il mudhari', sedang usalli, aku sedang sembahyang. Jadi dia kata bila kita berdiri usalli, aku sedang sembahyang. Sedangkan tak sembahyang lagi, baru niat. Baru lafaz saja usalli, maka dia kata awak telah menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak tak ada ilmu ni, betul juga. Itu kena belajar. Usalli ini fi'il mudhari', dia ada dua makna. Satu sedang, satu akal. Itu je kita pertikaikan. Tengok, dia kata hak jenis qamah ni. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qad bila masuk dalam fi'il mudhari', qad qamat. Qad qamat maknanya benar-benar telah didirikan sembahyang. Benar-benar telah didirikan sembahyang. Sembahyang tak lagi, tapi dah kata dah, dakwa dah, nipu Tuhan juga qamat. Jadi kita pun, ya betul, kan tak ada ilmu, ya betul. Qad itu bukan qad sungguh-sungguh. Situ qad makna qad takribiyah. Maksudnya hampir-hampir nak diri sembahyang tu maksudnya. Kalau tak ngaji, qad itu ada berapa? Ada qad takribiyah dengan makna kadang-kadang. Ada qad ta'qidiyah, qad dengan makna sungguh-sungguh. Ada qad dengan makna takribiyah, hampir-hampir nak sembahyang. Jadi kalau tak tahu, maka tak belajar semua sekali, maka senang je orang tu. Jadi dengan sebab itulah bila ada ilmu, dia akan mudah. Begitulah juga dalam bab yang lain. Masalah-masalah dalam fiqh banyak. Di antara masalah yang Nabi SAW didatangi oleh dua kabilah, satu Qurainah dan juga Uqad. Ada 7-8 orang di kalangan mereka duduk dalam Islam, tinggal di Madinah. Bila tinggal saja di Madinah, maka mereka tak sesuai dengan udara dan juga cuaca Madinah. Mereka sakit, mereka bunci, mata mereka kuning. Mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, pergilah kamu ke tempat gembala unta. Ishrabu min albaniha wa abwaliha. Minumlah daripada unta tersebut susu dan juga air kencing. Susu dan juga air kencing. Jadi orang pergi, kemudian dia minum susu campur air kencing. Kemudian mereka sihat. Lepas mereka sihat, mereka bunuh kepala tersebut dan bawa lari unta tersebut. Jadi soalannya, air kencing unta tu bersih suci atau tidak? Itu orang pergi umrah, dia pergi bawa ladang unta, dia ambil cawan ni, air kencing, isi susu, kemudian suruh kita minum. Oleh kerana kita ni tak belajar, kita tak tahu. Dia kata hazi sunnah, ini sunnah Nabi SAW. Jadi ulama fiqh ada dua mazhab. Imam Malik, Imam Ahmad menyatakan bahawa air kencing binatang yang dimakan, dagingnya dikira sebagai suci. Daging binatang yang dimakan, daging unta, kambing, maka kalau kena pakaian sedikit, maka sah sembahyang. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i meletakkan bahawa najis. Air kencing binatang yang dimakan daging ini najis. Jadi sebab itu bila najis, maka air kencing tersebut tak boleh kena di badan kita, ataupun minum lagi tak boleh. Tapi oleh kita orang Asia pergi ke sana, mazhab Syafi'i, pergi minum air kencing. Di atas dasar, kenapa? Nabi suruh minum. Ishrabu min abwaliha. Nabi kata, minumlah al-baliha, susu dan juga air kencing. Itu bagi orang yang Nabi sebut. Sebab orang tu sakit, kita tak sakit pun pergi juga. Jadi itu di antara ilmu-ilmu yang ada kaitan
berkaitan masalah-masalah pembahasan ulama. Begitulah juga dalam bab azan. Azan ni pun satu benda yang besar dalam Islam. Walaupun nampak sikit tapi besar. Azan ini khilaf ulama dalam kalimah lafaz. Imam Syafi'i kata kalimah azan 19. Kalimah azan ada 19. Ayat ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ dah 4. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, situ ada tarjih. Tarjih ni ucapan perlahan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian baru kuat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru kuat. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah perlahan. Kemudian baru kuat. Itu namanya tarjih. Dalam mazhab Syafi'i mengambil hujah dalil daripada hadis Abu Mahzurah. Ada tarjih, maka daripada syahadah 4 jadi 8. Dah jadi 8 dah situ. Kalimah syahadah tu saya campur dengan tarjih. Kemudian hayya 'alas solah, 2 kali hayya 'alas solah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, 19 kali. Imam Abu Hanifah 15 kali. Adalah mazhab Hanafi, azan ni 15 kali. Ayat itu tak ada tarjih. Ada mazhab Hanafi tidak ada tarjih. Tak ada ucapan asyhadu an la ilaha illallah perlahan. Tapi dah tak ngaji kita ni, tak ada kursus pula, azan macamnya. Hayya 'alas solah dia. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alal falah. Hayya tak ada. Tarjih pada syahadah sahaja. Tapi ada saya pergi sekali satu tempat. Habis ditarjih semua sekali. Tarjih. Ditarjih ni pada syahadah sahaja. Yang ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Perlahan. Tarjih nama. Ini hanya pada syahadah sahaja, tidak pada hayya salat. Baik. Kemudian Imam Malik Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i 4 kali. Imam Hanafi 4 kali. Imam Ahmad. Baik. Ada riwayat sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar dia tak sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia sebut syahadtu an la ilaha illallah. Dia ada syahadtu, dia tak pakai asyhadu, dia pakai syahadtu. Jadi dia ulang dengan 3 kali. Syahadtu an la ilaha illallah, syahadtu an la ilaha illallah, syahadtu an la ilaha illallah. Ini juga adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan azan ini. Adapun iqamah, iqamah ini dalam mazhab Syafi'i ada 11 lafaz. Dan iqamah ini dia kena hadap laju sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada 11 kalimat dan 2 kali qad qamatis salah. Dalam mazhab Hanafi 15 kalimat. Macam mana? Supaya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tengok orang Pakistan kalau datang sudah kawan. Itu dah. Jadi itu di antara bab berkenaan dengan azan. Ada bila. Ini semua di antara ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan syiar Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat nama kamu untuk dijadikan sebutan. Adalah syahadah azan, adalah syahadah tahiyat, ada ucapan syahadah, ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hilaf zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melemahkan sahabat. Hilaf yang berlaku zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman sahabat ini tidak mendatangkan kebalahan yang menjadikan mereka bergaduh, tidak. Ini hanya hilaf dan mereka menerima hilaf. Ini sebahagian daripada yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilaf hari ini kadang-kadang melemahkan umat Islam, yang akhirnya umat Islam yang memang tahu bahawa dengan hilaf ini mereka akan bergaduh. Musuh mengambil kesempatan melaga-lagakan umat Islam, yang akhirnya umat Islam jadi gaduh. Ini yang berlaku. Baik. Jadi lemahnya umat Islam ini di antaranya kerana masalah akidah, masalah ilmu,
ilmu yang cipta. Dan ilmu ni akhir zaman memang Nabi SAW nyatakan ilmu akan berkurang. Dengan dimatikan para ulama banyak yang mati, dan akhirnya manusia mengambil orang-orang yang jahil menjadi pemimpin mereka, lalu mereka berfatwa, mengeluarkan fatwa-fatwa yang bercanggah dengan Islam itu, dan akhirnya keluarlah fitnah dan kesesatan, dan mereka menyesatkan. Baik, sebenarnya sebab kekalahan kaum muslimin berpunca daripada dalam diri mereka sendiri, iaitu adanya penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran daripada dua unsur yang terdapat dalam diri manusia, iaitu cinta dunia dan takut kepada mati. Cinta dunia dan takut kepada mati. Bagaimana nak tahu cinta dunia? Dunia ni kena ambil, bukan tak boleh ambil. Ambil dunia tapi letak kat tangan. Jangan dunia letak kat hati. Itu jadi masalah. Bila manusia letak dunia di hati, maka susahlah manusia. Jadi oleh kerana itulah Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan bahawa cinta dunia ataupun dunia ini hanya letak di tangan saja, jangan letak di hati. Bila letak di hati, maka manusia akan meninggalkan akhirat. Sebab itulah hukum dunia satu hal, yang kedua warahiyatul maut, dan takut berjuang, takut mati. Ini juga yang menjadikan Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid dalam sejarahnya manusia yang begitu hebat, tangkas, berani. Khalid ibn Walid tidak ada di tubuhnya kawasan yang lapang selapang ataupun sebesar tapak jari, seluar tapak jari ini. Di tubuhnya tidak ada kawasan yang bersih, semuanya parut dah. Maknanya seluruh badannya berparut. Tidak ada kadar satu tapak tangan ini kawasan yang tidak terlepas daripada parut. Semuanya sama ada tertangkap pedang, sama ada panah, ada seluruh badan. Maknanya muka-muka dia ambil dulu. Tak payahlah, maknanya zaman dahulu makin banyak parut di muka makin hebat. Hari ni fat and lonely. Mana hilafah? Zaman tu parut saja. Kerana berkurang. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Parut-parut menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Khalid ibn Walid membawa tenteranya sampai ke Iran, bertemu dengan penguasa Iran. Di antara ucapan, bila orang Iran, pemimpin Iran, Parsi ini menyatakan, kami lama dah lapar darah orang Arab. Kamu datang, bagus. Kami ni lapar pada darah orang Arab. Ini saraf, antara saraf untuk melemahkan sahabat-sahabat. Apa Khalid ibn Walid jawab? Khalid ibn Walid kata, aku datang kepada kamu dengan kaum ataupun golongan yang cinta kepada kematian. Tidak seperti mana kamu yang cinta kepada kehidupan. Jadi kamu nak makan darah arak, maliklah kami datang memang nak mati. Jadi bila dengar sahaja kami ni kau yang suka mati, maka ngeletaklah Parsi. Sebab apa? Sebab memang Khalid ibn Walid manusia begitu cergas, cerdik, akalnya, maka dia dapat mendatangkan keturunan pula kepada Parsi. Yang akhirnya di zaman Sayyidina Umar, Parsi jatuh. Hasil daripada kesungguhan umat Islam yang di antara lain yang disebut sebagai cinta kepada hati, tidak takut kepada mati. Tidak seperti mana hukum dunia ini yang menjadikan manusia lemah dan juga takut mati. Ini bermaksud bahawa mereka terlalu banyak memikirkan kehidupan dunia sehingga tidak membuat persediaan untuk berhadapan dengan negeri akhirat. Negeri akhirat ini Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pahala. Pahala inilah bekalanya, dan di samping itu juga akidah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itulah bila manusia tak buat persediaan, nak bersedia ni di antaranya ilmu. Ilmu kena ada. Bagaimana manusia untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana amalannya, bagaimanakah
perkara-perkara yang menjadikan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang manusia kira dah sembahyang sudah, dah sembahyang cukup, balik-balik berasa. Sedangkan ulama-ulama zaman silam mereka beribadah yang paling mereka takut sekali, mereka ibadah amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan mereka buat dengan cara yang begitu halus ataupun begitu penuh dengan kesediaan. Bukan hanya buat patut dipanggil saja. Maka dengan sebab itulah kesedaran mereka untuk berkorban memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Ini akhir zaman. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah lihat Nabi SAW, peperangan yang Nabi lalui 27 kali. 27 kali peperangan yang terawal, peperangan Musyairah. Peperangan Musyairah mengikut dalam Bukhari. Dan yang terakhir sekali peperangan Nabi SAW, peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini peperangan terakhir Nabi SAW. Dan dalam banyak peperangan Nabi ini yang paling dahsyat sekali peperangan Uhud. Peperangan Uhud, di mana Nabi SAW patah gigi gerhang. Gigi gerhangnya patah. Ada juga orang tanya, Nabi SAW dia patah giginya tak sakit? Wallahualam, tak ada riwayat yang menyatakan Nabi tak sakit. Di segi patah gigi gerhangnya dan dipukul hampir 70 pukulan. Dan topi besi Nabi, topi rantai, topi yang dibuat dengan rantai. Dia ada baju rantai, ada baju besi, ditetap, dan dua rantai tersebut bila tetap dimasuk dalam kepala Nabi SAW, mengeluarkan darah yang banyak. Gerhang Nabi SAW patah. Betih Nabi SAW dimasuki oleh anak panah. Sahabat tarik belah sini, mata panah belah sini, belakang panah. Akhirnya sahabat gigit besi tersebut, patah gigi sahabat semata-mata dan menyelamatkan Nabi SAW, sahibus syariah, yang membawa syariah. Semata-mata kerana Nabi SAW, sahibus syariah, membawa syariah ini. Nabi SAW dalam peperangan Uhud ini, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan bagaimana musuh tidak memaafkan Nabi. Nabi sendiri pun mereka pukul, sedangkan Nabi hanyalah mengajak mereka supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah Islam yang sampai kepada kita, yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Islam yang terlalu mahal. Sebab itulah manusia wajib kembali ikut cara Nabi SAW. Perlu belajar sirah-sirah Nabi. Lihat bagaimana Nabi SAW membawa Islam ini begitu suka, begitu baik. 10 tahun Nabi berada di Madinah, mewujudkan sahabat yang biasa ditarbiyah melalui wahyu. Sebab itulah Al-Quran di umurnya lebih kurang 23 tahun. 23 tahun sahabat dididik dengan Al-Quran, maka mampu dijana akhlak Al-Quran, amalan Al-Quran ini memakan masa 3 tahun. Sempat daripada itu, hasil daripada Al-Quran didedikkan Nabi SAW ini kepada sahabat-sahabat mendidik, mentarbiyah tabi'in, tabi'in, maka 300 tahun ini di antara merupakan generasi yang begitu hebat, yang mana Islam begitu berkembang, ilmu-ilmu Islam begitu banyak. Ini di antara hasil daripada yang Nabi SAW. Dan yang berada di zaman Umar bin Abdul Aziz, Islam telah memerintah seluas negara daripada Perancis ke negeri China. Ini di antara keluasan negara Islam. Perancis ke negeri China sebelah atas, dan sebelah bawah Siberia, di ujung Afrika sana, bawa sampai kepada negeri India. Negara India maka diperintah oleh seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini di antara kebilangan Islam. Islam kuat dan
banyak kalimat-kalimat Arab yang digunakan oleh Barat diambil daripada kalimat Islam. Kerana Islam merupakan bahasa dan juga merupakan ilmu yang berkembang pada waktu itu. Sebab itulah orang yang tidak erti cakap bahasa Arab dipanggil ajar. Ajar ni maknanya bisu. Siapa tak erti cakap Arab, orang bisu lah. Betul, Al-Quran menceritakan berkenaan dengan ajar, sehingga kan semua orang berminat untuk belajar bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran. Bila belajar bahasa Arab dengan sendirinya, mereka mudah untuk mengenali Al-Quran dan akhirnya mereka memeluk Islam. Ini di antara. Hari ini kita lihat Barat, negara Barat dikaji Al-Quran. Al-Quran ini di antara kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai pada bila-bila masa. Maka kajian mereka tertumpu kepada ikutlah sains. Kalau binatang, maka kaji binatang dalam Al-Quran. Kalau serangga dalam Al-Quran. Mereka buat kajian. Kalau warna-warna dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut warna kuning. Warna kuning ni warna ceria. Al-Quran sebut Baqaratul Safra, yakni lembu yang kuning. Tasurrun nazirin, kalau lihat akan gembira. Jadi asalnya warna kuning ni warna kegembiraan. Sebab itulah kalau dalam WhatsApp tu smile mesti gambar bulat kuning. Itu kajiannya yang mereka buat. Begitulah juga warna-warna yang lain. Warna merah. Warna merah di antara warna yang mahal di zaman Nabi SAW, dan manusia melihat warna merah ni berjauh. Jauh di antara warna yang boleh dilihat pada waktu dengan jarak yang sedikit jauh daripada warna-warna yang lain. Maka sebab itulah dia orang buat traffic light itu 3 warna. Kenapa tak buat warna lain? Dia buat warna merah, ada kuning, kemudian warna hijau. Ini di antara pemilihan mereka kaji. Mereka mengambil daripada apa yang mereka kaji, daripada yang datang daripada Al-Quran dan juga dari Nabi SAW. Warna hijau apa? Warna hijau ni warna kehidupan. Sebab itu pakai orang bedah hospital ni banyak warna hijau lah. Sebab orang tu dah mati dah sakit bedah lah. Jadi nampak hijau dia segar. Nampak segar. Itu di antara Allah Ta'ala jadikan bumi ini diliputi oleh pokok-pokok yang warnanya hijau. Ini semua di antara beberapa faktor yang ada dalam Al-Quran yang dibuat kajian oleh mereka-mereka di barat sana. Begitulah juga kajian-kajian yang dibuat berkenaan dengan serangga-serangga yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya nyamuk. Nyamuk ni antara yang sangat pelik. Yang mempunyai nyamuk ni ada 2 jantung. Nyamuk kecil tu tapi jantung dia 2. Orang ni besar, satu je jantung. Kalau ada 2 jantung, isteri jantung dia tak pakai lah, sebab ada 2. Jadi nyamuk ni dia ada 2, manusia satu je. Ini nyamuk. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan haiwan yang paling banyak sekali mata nyamuk. Nyamuk ada 100 mata. Kita kata kecil macam mana tak mata sebab mata ni bukan besar mata kita. Kalau besar mata kita tak faham. Mata ni kecil-kecil halus-halus, ada 100 mata susul mata nyamuk. Nyamuk ada pisau di belalai. Nyamuk ada dia ada infra untuk mengesap pada waktu malam, darah-darah mana nak sedar dia nak hisap. Walaupun gelap itu dia tahu. Nyamuk ini juga haiwan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia binatang atau serangga yang menjatuhkan kerajaan Namrud. Kerajaan Namrud ni kerajaan yang besar, tetapi dijatuhkan oleh nyamuk saja. Nyamuk boleh menjatuhkan sebuah kerajaan, memimpin kerajaan yang besar, Namrud. Allah Ta'ala campakkan nyamuk, seekor nyamuk masuk ke dalam hidung dia dan dia memakan otak. Kalau ulama tafsir menyatakan hampir 400 tahun duduk dalam kepala dia. 400 tahun. Setiap kali nyamuk ni makan sikit, hakik ketuk kepala. Sehingga kan Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah menceritakan bahawa kerja yang paling mulia zaman Namrud adalah mengetuk kepala dia. Paling mulia sekali. Ketuk kepala. Bila sakit, rakyat diberi elan supaya datang ke istana
mengetuk kepala raja. Ini di antara bagaimana Allah Ta'ala mengazab. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa. Kemudian Al-Quran inilah untuk menyatukan manusia. Manusia kena kembali kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu ada perselisihan masalah-masalah, maka rujuklah kepada Al-Quran. Hampir Al-Quran ni ada. Itu kalau ada orang tanya, Al-Quran ada tak ajar cara buat lemak? Al-Quran dia hanya asas. Al-Quran hanya pegang pada asas makanlah yang baik, halal, halalan tayyib, halal lagi baik. Jadi itu saja. Nak makan lemak, nak makan apa, itu ambil daripada halalan tayyib. Asasnya halalan tayyib, halal lagi baik. Imam Abu Hanifah kata halal satu, yang kedua baik. Baik ini dua tiga makna. Dalam mazhab Hanafi, baik di segi bentuk. Bentuknya baik. Kalau bentuknya baik, maka benda hak tak baik, bentuk tak baik, tak selera di jiwa, di hati, maka dia tak baik. Itu dalam mazhab Hanafi, udang haram. Udang dikira sebagai haram. Sebab apa? Dia kata bentuknya tak baik, berbulu-bulu macam-macam. Ada potong tajam dia tak boleh. Dalam mazhab Hanafi tak makan udang haram. Melainkan mazhab Hanafi hak Bangladesh tak makan. Hanafi hak dalam Pakistan tak makan. Dia ada khilaf pula sama-sama. Ini dalam khilaf ulama berkenaan halal tayyibah. Dalam mazhab Syafi'i pula, semua yang ada dalam laut semuanya halal, melainkan dalil yang haram. Dalam mazhab Hanafi semua dalam laut haram lah, melainkan ada dalil yang menyatakan halal. Seperti dalam mazhab Hanafi yang boleh makan ikan, itu pun ikan yang sedap mata pandang. Maka kalau ikan jadi ikan pari, haram juga. Jadi bagaimana udang, ketam yang berlaku. Itulah mazhab. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia mau research, Maldives. Di Maldives ada mazhab Syafi'i, tapi dia makan kura-kura. Mazhab Syafi'i, tapi makan kura-kura. Dia belajar di Lahore tu, orang Maldives. Dia kata makan kura-kura kan mazhab Syafi'i. Kami mazhab Syafi'i makan kura-kura. Jadi jawapannya mudah je, kita tempat kami ni banyak lagi makanan lain. Dia serta ada boleh makan. Ceritakan bahawa ini kata mazhab, ini ilmu bagai-bagai hujah-hujah para ulama dalam bab berkenaan dengan Islam ini. Maka oleh kerana itulah Nabi SAW sentiasa menganjurkan kepada para sahabat supaya Al-Quran lah, lebih-lebih lagi kita datang bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran. Maka hari ini Al-Quran ini menjadi kajian-kajian yang begitu manfaat. Dan satu lagi yang Nabi SAW bawa adalah ilmu yang ada berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diungkapkan Nabi. Nabi bila dia ungkap sesuatu, maka ada manfaat. Bila Nabi kata habbatus sauda dawa min kulli da' illa sam. Habbatus sauda, Nabi sebut habbatus sauda adalah ubat bagi segala penyakit melainkan mati. Jadi dikaji, dia buat kajian. Kalau ucapan Nabi ini benar, dia ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah satu yang ajaib, yakni kiblat. Satu masjid di Sana'a, Jami' Kabir. Masjid namanya Jami' Kabir, di antara masjid yang paling lurus kiblat di dunia. Hasil daripada sahabat yang pergi ke Sana'a, Yaman, Nabi Allah kata, iza banaita, kalau kamu nak bina masjid di Sana'a, hadapkanlah kiblat itu ke arah jabal, satu bukit namanya Din. Jadi sahabat buat masjid apa yang Nabi SAW suruh hadapkan ke arah bukit tersebut. Hari ini melalui satelit, maka boleh pergi kepada masjid tersebut, buat satu garis yang lurus daripada kiblat tersebut bawa kepada jabal bukit. Daripada bukit itu terus berada di tengah-tengah Kaabah. Garis yang lurus itu membawa kepada tempat-tempat ke Kaabah.
Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sebut sahabat buat, hari dapat lihat bahawa ucapan Nabi SAW ini merupakan wahyu Allah SWT. Benar. Kalaulah kita kaji bagaimana boleh tepat, bagaimana boleh tepat. Kadang-kadang orang rupa tanah pun masalah. Yang ini Nabi suruh buat dah 1400 tahun, hari dengan kemudahan yang ada, maka dibuat satu garisan yang lurus daripada masjid yang Nabi SAW arahkan banner tadi, bawa ke bukit tersebut, bawa ke Mekah, akhir tepat pada Kaabah. Ini boleh tengok dalam YouTube. Jamin Kabir Masjid Jamin Kabir, ada Persatuan Pelajar Malaysia Yaman di lokasi ini berkenaan dengan masjid ini di antara masjid yang tepat kiblatnya. Jadi ini di antara ini. Jadi oleh kerana itu akhir zaman manusia berpecah belah, walaupun ramai tetapi manusia tiada kualiti, maka jalan penyelesaiannya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan manusia sentiasa menghidupkan apa yang ada Al-Quran supaya manusia dapat bersatu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tasimu bihamdillah jami'a wa la tafarraqu, peganglah kamu kepada tali Allah, ayat Al-Quran, dan jangan berpecah belah. Maka Al-Quran inilah ayat akan bawa manusia kepada jalan kebaikan dan juga kejayaan dunia dan juga di akhirat. Di samping itu juga persediaan manusia dalam berhadapan dengan bulan Ramadan ini yang merupakan bulan Al-Quran, maka boleh baca dah ni. Ulama dah beritahu Rejab bulan untuk menanam, dan Syaban ini bulan menyirap, dan juga Ramadan sebagai bulan untuk menghasil, mengambil menuai tuai hasil. Maka dengan sebab biasakan adalah bulan ni baca Al-Quran yang kena mula dah ni, kemudian bersedekah, sembahyang sunnahnya kena mula, supaya di bulan Ramadan dia akan menjadi bulan yang menjadikan kita ringan untuk melakukan amal ibadah. Jadi sekali dan dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, dan insya-Allah masuk hari yang keempat berkenaan ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Ini pun di antara tanda akhir zaman, manusia makin hilang, ilmu agama ni makin sedikit, bahkan manusia mula meninggalkan ilmu-ilmu yang penting yang datang daripada Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Ya, oleh kerana itu mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk belajar, kemudahan untuk mengambil Al-Quran, dan juga kemudahan untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW di zaman yang penuh dengan ujian yang ini. Maka jalannya yang paling selamat adalah belajar. Belajar inilah merupakan sebahagian daripada penyelamat bagi manusia berhadapan di dunia akhir zaman ini, dan tiadalah yang dapat menyelamatkan manusia melainkan dengan rahmat dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Pak Fazil Ustaz Najibur Rahman. Jadi ada pengumuman sikit. Siang tadi ayah ada kepada saudara Faizal meninggal dunia. Jadi kita belancarkan siapa-siapa yang mungkin tak sempat nak pergi, nak bagi sumbangan, boleh bagi sehingga maghrib esok. Isyak boleh bagi, isyak betul. Sehingga maghrib esok bolehlah. Subuh esok ke boleh bagi sumbangan. Dan kita lepas ni kita buat tahlil. Sebelum tu lepas isyak nanti ada permintaan daripada Tok Siap kita minta kita buat solat hajat, sebab esok dia akan ke mahkamah tinggi, ke mahkamah rendah, ke mahkamah rayuan, mahkamah magistrat. Mudah-mudahan Allah memudahkanlah segala urusan dia. InsyaAllah nanti lepas isyak kita sembahyang hajat, lepas itu kita buat tahlil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.